Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Betul ke Riyadhah boleh dapat pahala? Sukan tu boleh jadi ibadah, dapat pahala sisi Allah. Jom kita tengok tugas manusia di dunia ni sebagai hamba dan khalifah. Sebagai hamba, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah padaku. Sebagai khalifah, Allah sebut dalam Quran, inni ja'idun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah, iaitu Sayyidina Adam dan seterusnya keturunan-keturunannya semua adalah khalifah Allah di muka bumi. Ini kena laksanakan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Kembali bertugas pertama sebagai hamba. Kita sebagai umat Islam kena fahamlah tujuan kita datang ke bumi ni untuk menjadi hamba Allah. Dan kata-kata yang lain, kena jadikan seluruh kehidupan kita ini pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ni ada yang berbentuk khusus, ada yang berbentuk umum. Yang berbentuk khusus tu seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Yang berbentuk umum ni seluruh aktiviti kehidupan kita ni yang dikatakan perkara-perkara yang harus, kalau menempuh 5 syarat boleh jadi ibadah. Kena tempuh 5 syarat lah untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba. Seluruh perkara-perkara yang harus pun kena jadikan ibadah. Perkara yang harus tu banyak. Apa takrif harus? Perkara yang dibuat tidak berpahala, tak diberi pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat sila, nak tinggal pun tak apa. Tapi kalau menempuh 5 syarat akan jadi ibadah. Apa perkara yang harus ni? Makan, minum, berjalan, bekerja, berbual, macam-macam lah, termasuklah bersukan. Dan sekarang ni dah beberapa ketika ni RPU nampaknya banyak aktiviti bersukan, lebih kerap lah aktiviti sukannya dan pelbagai. Jadi dengan keberkatan kita lihat Tuan Adib tu diberi, maksudnya diberi jiwa yang ada je sesuatu yang dia nak buat untuk memenuhi masa agar tetaplah remaja ni terdisiplin. Tetap remaja ni ada aktivitinya. Maklumlah remaja dia mesti mempunyai tubuh badan yang kuat lagi, mempunyai fizikalnya. Kena digerakkan. Kalau tak gerak nanti kan dia akan jadi pemalas betul. Jadi berkat ada jiwanya pada Tuan Adib tu, akhirnya dapat dah melakukan aktiviti seperti Riyadhah ni. Ini Riyadhah ni untuk mendapat jadi ibadah kena tempuh 5 syarat lah. Kerana dia perkara yang harus, kena tempuh 5 syarat. Apa 5 syarat tu? 5 syarat perkara-perkara yang harus jadikan ibadah tu. Yang pertama, niat kena betul. Kedua, perkara yang dibuat mengikut syariat Islam, tidak melanggar syariat. Yang ketiga, perkara yang dibuat ada dalam sah dalam Islam. Maaf, kita ulang balik. Yang pertama, niat kena betul. Yang kedua, pelaksanaan kena betul, tepat dengan syariat Islam. Yang ketiga, perkara yang dibuat sah dalam Islam, ada dalam Islam. Yang keempat, natijahnya kena betul. Yang kelima, tidak meninggalkan perkara yang asas. Itu kena ada. Teringat dekat Pakistan dulu kita terjemahkan syarat-syarat ibadah ni ke dalam bahasa Arab. Mudir ataupun dia punya pengasas kepada universiti tu, Dr. Abdul Jawad Khalaf orang Mesir yang mempunyai PhD, 5 PhD dia kot. Dia kata siapa yang mengarang
tajuk yang kau sampaikan ni. Kita kata ni dari Syari Muhammad. Dia kata kalau aku beri dia 5 PhD. Begitu hebatnya. Tapi soal orang terima tak terima tu lain cerita lah kan. Tapi Dr. Jawad mengiktiraf lah. Untunglah kita dapat mengubah benda yang harus ni jadi ibadah dan tepat. Jadi sukan ni macam mana nak buat ni? Remaja ni bersukan semua ni. Nak pastikan sukan tu semua tu ada nilai di sisi Tuhan. Ada nilai pahala dia, ada nilai takwa dia. Dikira ibadah. Kena tempuh 5 syarat. Ada pahalanya. Niat kena betul. Niat bersukan macam mana? Niatlah untuk kuatkan badan, untuk sihatkan badan, untuk mengisi masa lapang. Agar tak buat perkara sia-sia, tak tengok handphone, tengok benda-benda tak elok. Baik bersukan. Niat yang betul juga untuk release. Taklah kita kata kehidupan kita ni tekanan, tapi kita berhadapan dengan macam-macam kat kehidupan ni. Kadang-kadang perlu pada sesuatu perkara yang lain yang kita keluar ke perkara yang kita rancang, seperti rehlah dan sebagainya, adakan Allah. Jadi niat untuk mendapatkan ukhuwah dan kasih sayang, tu niat yang betul lah. Siapa yang buat tu dah bagus lah tu. Dah satu dah betul. Daripada 5 syarat tu, satu dah melepasi. Niat tak betul macam mana? Niat tak betul tu nak tunjuk kuat, nak rasa dia hebat, nak balas dendam, nak menang je contohnya kan. Itu niat tak betul lah tu. Awal-awal lagi ditolak. Yang kedua, pelaksanaan ni kena betul. Ketika beriadah tu, bersukan tu, kenalah tutup aurat kan. Jagalah mulut tu, jangan cakap yang pelik-pelik, janganlah mencarut, janganlah memaki hamon, janganlah provok teruk sangat. Pelaksanaan kena betul kan. Jangan bercampur lelaki perempuan, awas kan. Ni nak jadikan ibadah, kena ikut. Kena pelaksanaan ni kena tepat dengan syariat. Pakaian ni tepatlah. Pakaian remaja sekarang ada baju RPU kan, cantik lah tu. Takkan kita nak pakai serban dengan jubah, nak berguling-guling tu macam tak kena. Memang tak kena pun. Jadi pelaksanaan kena tepat ikut syariat. Yang ketiga, perkara yang dia buat sah dalam Islam. Islam tak melarang riyadhah, tak melarang kita bersukan kan. Malah ada sukan-sukan yang khusus yang Rasulullah sebut. Dia minta ajar kepada anak-anak kita berenang, memanah, menunggang kuda. Itu aja Rasulullah sebut. Kan kita tengok dalam sejarah pun ada Rasulullah di kalangan sahabat yang kanak-kanak tu ada bergustinya, ada latihan-latihan lah. Jadi ada dalam Islam. Dia bukan perkara yang baru dia ada-adakan, yang tak ada faedah, tak ada manfaat, tapi ada dalam Islam. Cukup dah tu, dah syarat yang tu dah cukup dah tu. Yang seterusnya, natijah kena betul. Setelah beriadah, setelah bersukan, badan dah sihat, dah segar semua, jagalah ibadah. Pergi berjuang, pergilah bertugas semula. Menjaga premis ke, mengedar ke, atau bertugas ke pimpinan ke, melihat anak buah ke, menjaga kebersihan dan sebagainya. Laksanakan balik tugas-tugas tu setelah badan dah sihat, dah segar, dah hilang segala tekanan inverted comma. Tak semua tekanan. Kita je perasaan tekanan. Tak ada tekanan dalam perjuangan. InsyaAllah siapa yang yakin semua tu Allah kira sebagai pahala, tak ada tekanan. Lepas tu bekerja seperti biasa. Tu natijah yang betul. Natijah tak betul macam mana? Dah siap-siap bersukan dan semua, pergi makan sedap-sedap, lepas tu tidur. Bangun nak makan lagi, tidur lagi dan sebagainya. Itu bukannya. Ataupun dah menang berlagak bangga kan, mengejek-gejek yang kalah, atau kalah merajuk. Ni natijah tak betul ni. Sukan bukan untuk menang dan kalah. Sukan bukan untuk menang dan kalah. Sukan untuk menambah ukhuwah. Sukan untuk menjadikan badan kita sihat kan. Persiapan berhadapan dengan suasana yang kita tak jangka dan sebagainya. Natijah kena betul. Natijah kena betul. Kemudian seterusnya, tidak meninggalkan perkara yang asas. Dalam bersukan, beriadah, melakukan perkara yang harus ni, janganlah sibuk-sibuk benda yang harus sampai sembahyang fardu tertinggal. Sembahyang fardu tu benda asas. Janganlah sibuk-sibuk benda yang harus ni sampai tak jaga permis, semua keluar tutup permis lepas-lepas nak bersukan. Tak boleh. Permis tu fardu kifayah. Fardu kifayah lebih utama daripada harus. Jangan meninggalkan perkara yang asas. Tak belajar fardu ain, tak belajar tajwid, tak belajar Quran, tak belajar macam-macam lah. Tauhid, fiqh hanya kan semua. Ataupun tak belajar ilmu-ilmu yang
yang penting, yang lebih utama, yang perkara asas dalam Islam, yang fardu ain lah. Jadi kalau cukuplah 5 syarat ni, InsyaAllah seluruh ibadah, seluruh riadah tu, dari mula dia nak beriadah sampai habis riadah semua dia dapat pahala. Dapatlah dikira amalan takwa, dapat dikira sebagai amalan takwa. Bekalan kita ke akhirat. Kita nak bekal apa akhirat? Yang akhirat ni yang dinilainya amalan takwa. Sebab itulah untunglah para RPU ni dapat bersukan dan dapat panduan. Dapat bersukan ikut syariat. Dapat bersukan bukan untuk menang, bukan untuk sumber dia punya kewangan sebagainya, tapi sukanlah semata-mata untuk menambah ukhuwah, menambah kasih sayang, sukan untuk menambah kekuatan diri, kesihatan badan dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok baru-baru ni ada filem pendek dari Persatuan Remaja Labu Lanjut, aktiviti diet. Itu untuk yang 90 kg ke atas. Siapa yang tak tengok lagi, elok buka TV F1 tu, F1 TV. Jadi kita boleh lihat betapa macam-macam aktiviti ada dalam JSB ni yang membantu semua pihak lah, semua golongan, insya-Allah, supaya nampak Islam tu indah, Islam tu hebat. Kita nak pastikan seluruh kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur, semua dia tu tepat dengan apa yang Allah kehendaki, tepat dengan apa yang Rasul tunjukkan pada kita sebagai qudwah hasanah. Jadi benda tu semua tak kita pelihari kecuali dengan cara ni lah. Hidup berjemaah, hidup ada pemimpin, ada pengikut, pemimpinnya bertanggungjawab, adil, pengikutnya taat, pengikutnya sangat berdisiplin. Jadi kita ucap tahniah lah kepada RPU, dan Allah pimpin mereka untuk menjadi pelapis-pelapis dalam kalangan remaja di Malaysia khususnya, tapi insya-Allah menjadi contoh juga bagi seluruh dunia. Macam yang kita gambarkan ataupun kita bawa kali ini ialah remaja dari Turki. Mereka mengadakan riadah di depan villa GSB di Turki tu. Dulu ladang bunga matahari, dia baru lepas tuai, jadi lapang tu sekarang jadi tempat dia orang baling tayar lah. Tapi tayar ni macam lebih berat dari tayar berserah ni. Macam dekat je dia orang baling. Berserah tu tak tahu lah, mungkin gengan sikit kot. Lepas riadah tu ada makan-makan sambil berbual-bual. Jadi sesiapa yang berminat nak mengadakan kerjasama dengan RPU ni, boleh lah kan. Sama ada bersukan ke, berniaga ke, naik boat ke. Ada satu soalan kat dalam, atau ada satu pandangan kat dalam komen Anjang punya ni. Dia minta RPU ni adakan kerjasama dengan sekolah-sekolah tahfiz dan remaja-remaja lah, untuk supaya dapat peluang seperti yang RPU dapat. Kita harap adalah insya-Allah masa akan datang RPU ni pun sedang dibimbing oleh Yang Bahagia Tuan Nasir untuk menjadi pelapis perjuangan